Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan memulakan kursus pembangunan web PHP dan MySQL dengan menginstal dua perisian yang penting ini, iaitu XAMPP, XAMPP dan juga VS Code. Kalau korang nak tengok dia punya link, nak dapatkan link, boleh rujuk dalam komen di bawah video ini. Dan sebelum tu, kita lihat dulu kenapa kita perlu belajar pembangunan web menggunakan PHP dan MySQL. Okey guys, bila kita belajar pembangunan sistem web menggunakan PHP dan MySQL, dalam kursus ini saya akan tunjukkan macam mana nak buat aplikasi seperti yang tertera pada skrin ini. Di mana dengan menggunakan pelayar web ataupun web browser, pengguna boleh mengisi maklumat masing-masing. Okey, jadi maklumat-maklumat ni user akan key in contoh dia, dan kemudian apabila maklumat ini user sudah key in, dia akan hantar ataupun simpan masuk ke dalam pangkalan data. Supaya nantinya apabila data-data itu disimpan dalam pangkalan data, kita boleh buat carian, kita boleh buat kemaskini data, dan apabila data tersebut tidak diperlukan, kita boleh delete ataupun padam rekod daripada sistem. Okey guys, software pertama yang kita akan install adalah XAMPP, XAMPP. Link ada dalam komen. Nanti korang boleh rujuk komen dan pergi kepada website Apache Friends. Apache Friends yang mengandungi XAMPP. XAMPP adalah developer stack. Dalam software ini, dia mengandungi kompilasi A merujuk kepada Apache Web Server, M merujuk kepada MySQL database, pangkalan data, dan P merujuk kepada PHP. Maksudnya dalam XAMPP ini ada penterjemah PHP script. Okey guys, ini adalah software XAMPP, XAMPP yang kita boleh download dari website apachefriends.org. Kalau di depan ni kita nampak disediakan versi 8, tapi saya lebih suka untuk kita lihat dalam tab download ini di sini. Dan kita akan download versi 7.4, 7.4. Baik, 7.4, 7.4, klik di sini dan kita akan lihat dia download sebanyak 157 megabyte. Tak apa, kita tunggu sekejap. Okay guys, download dah selesai. Kita klik kepada open file di sini, terus kita install bergantung kepada apa browser yang kita pakai dan juga sistem apa yang kita gunakan sekarang ini. Sekarang ni saya gunakan Microsoft Edge. Boleh klik terus untuk kita install XAMPP installer. Okey, kalau nak continue juga, tapi kalau tak nak berhentikan pun okey, kita klik yes. Baik, sekarang kita klik next. Okey, bla bla bla, kita ambil ni semua. Sebenarnya Mercury Webmail Server ni pun saya tak perlukan, tapi tak apa, kita install je semua. Klik next. Di sini saya suka untuk memasang dalam D. Jadi saya akan ubah tempat ini daripada C kepada D. Kalau masing-masing nak install dalam folder C, directory C pun no problem, boleh saja. Tapi saya lebih suka untuk letakkan dalam D. Sebab apa? Sebab space saya dalam C dah terlalu sedikit. Jadi pastikan kita install dalam D. Ataupun C pun boleh, tak masalah. Okey, D ataupun C. Tapi kalau kita ikut sahaja yang default, boleh saja. Janji space kita dalam C ada banyak lagi. So saya punya, saya tukar kepada D. Klik next. Bla bla bla, yes, klik next. Kita lihat setup is now ready.
To begin, next. So, kita tunggu proses menginstall dia selesai. Installation dah selesai. Do you want to start? Baik, kita start. Finish. Okay, baik. Bila kita dapat panel XAMPP macam ini, klik pada Apache. Saya zoom dulu. Okay, klik pada sini. Kita ada XAMPP control panel. Klik pada Apache. Dan juga MySQL. Tapi mungkin peringkat awal tak perlu MySQL. Tapi kalau nak start, teruslah start MySQL. Jadi ini adalah cara untuk kita menyediakan server Apache dan juga pengkalan data MySQL. Sebab apa? Sebab dengan menggunakan XAMPP ini nanti dia juga menyediakan penterjemah PHP, iaitu PHP Interpreter, PHP module. Jadi dengan adanya XAMPP berserta dengan Apache Web Server, nantinya bila kita buat skrip PHP, kita boleh run, kita boleh laksanakan dia dalam laptop kita. Dan apa yang penting bila kita ada XAMPP ini adalah, satu daripadanya, kita kena tahu di mana lokasi nak simpan fail PHP dan juga HTML, iaitu di sini. Di sini. Nanti kita akan klik di sini. Dan kita dapat kenal pasti bahawa XAMPP ini XAMPP ini disimpan pada D dan folder XAMPP. Zoom kejap. Folder D, XAMPP. D, XAMPP. So, pastikan anda ingat lokasi ini di XAMPP. Yang mana satu folder yang sangat penting adalah htdocs. So, apa kegunaan htdocs ini? Mungkin korang boleh identify htdocs di mana. Masuk ke dalam htdocs di sini. Dan korang akan dapati ini adalah tempat di mana kita akan simpan fail-fail PHP dan juga HTML. Okey, untuk peringkat awal ni, klik pada index dan delete. Okey. Saya mula balik. Index ni, korang kena delete dia. Delete dulu. Okey, delete. Okey, selepas kita delete, macam mana kita nak kenal pasti bahawa XAMPP ataupun web server ini kita dah bersedia untuk melakukan pembangunan web? Kita boleh cuba pada browser. Okey, kita pergi pada browser, korang type localhost. Type localhost. Okay, type pada browser localhost. Kat atas ni, type localhost. Dan nanti korang akan nampak beberapa file yang ada dalam localhost ini. Tapi setakat ni kita tak ada lagi kita punya file project. Tak apa, nanti kita akan buat. Dan satu lagi, apa yang penting dalam XAMPP ini adalah, kita boleh lihat XAMPP ni pada bahagian bawah ni lah, taskbar. Kadang-kadang dia ada kat sebelah kanan ini. Apa yang penting adalah MySQL. Kalau kita klik pada button admin ini, kita akan dipaparkan dengan phpMyAdmin. phpMyAdmin ni adalah satu antarmuka web yang menyediakan kemudahan untuk kita selenggara pangkalan data yang ada dalam laptop kita selepas kita install XAMPP. Nanti kita akan lihat macam mana nak buat satu database baru. Nanti bila saya tunjuk macam mana nak gunakan VS Code, barulah kita akan lihat macam mana nak tulis kod PHP dalam environment XAMPP. Okay guys, ini adalah code editor
pengedit kod yang kita akan gunakan sepanjang kursus ini, iaitu VS Code. VS Code ni adalah satu pengedit kod universal sejagat yang mana dia sebenarnya boleh digunakan untuk menulis macam-macam bahasa pengaturcaraan. PHP, HTML, JavaScript, juga kita boleh kod menggunakan kod editor ini. Tapi sebelum tu kita download, link ada kat bawah, download pada code.visualstudio.com dan kemudian kita akan install. Dan apa yang penting dalam VS Code ni adalah macam mana kita nak optimiskan penggunaan VS Code untuk mengendalikan kod-kod tertentu seperti PHP dan HTML. Dan kita lihat macam mana nak install, pasang plugin tambahan supaya kita lebih optimis dalam menulis kod PHP dan juga HTML. Okay guys, ini adalah website untuk kita download VS Code. Dia berada di code.visualstudio.com dan kita boleh download di sini lah. Dapatkan yang versi 1.57. Nanti kita akan lihat dia download. Dia sekejap je sepatutnya, 76 MB. Dan terus kita akan tekan install di sini. Kalau korang gunakan browser lain, mungkin korang kena locate download file, cari dia dalam folder download dan double klik daripada situ. Jadi sekarang ni dah download dah selesai. Saya akan klik open file dan dia akan tolong installkan untuk kita. Dia tutup ni kejap. Okay. Jadi kita mula nak install, dia suruh kita accept agreement. Ni accept agreement lah. Baru boleh teruskan dengan next. Install kat mana? Korang boleh lah install kat mana-mana pun seperti yang dicadangkan. Install je terus. Klik next. Tak payah tukar pun tak apa. Next. Bla bla bla. Next. Dan klik install. Dan nanti kita akan lihat status bar ni. Surely biarkan saja dia selesaikan kerja. Kemudian tara, sudah selesai. Launch Visual Studio Code. Finish. Dan kita akan dapat interface seperti ini. Antara muka seperti ini. Baik, apa yang kita ada di sini adalah bahagian kiri ni adalah beberapa menu sebelahnya. Jadi kat sebelah kanan ini adalah kita boleh nampak code editor. Ini. Yang penting adalah di sini. Ini adalah ruangan untuk kita install plugin. Pastikan klik pada bahagian ini dan dia akan keluar senarai plugin ataupun extension yang kita boleh install. Jadi untuk memudahkan kita buat coding atau cara PHP dan juga HTML, kita akan install beberapa plugin tambahan untuk membantu kita membangunkan sistem web. Satu antaranya adalah PHP. Saya suka yang ni, PHP IntelliSense. Ni IntelliSense, PHP IntelliSense. Keluar, install. Itu satu. Dan satu lagi kita perlukan HTML. Search lagi HTML. HTML CSS support. Klik pada pilihan dan kemudian kita akan install. Dan kalau berkenan dengan HTML snippets ni pun boleh klik install juga. Dan satu lagi yang saya suka adalah bracket colorizer. Bracket pair colorizer. Dan kemudian kita akan install juga.
Jadi 3 ataupun 4 plugin tadi insya-Allah dapat membantu kita menaip kod PHP dengan lebih mudah. Baik. Saya susun balik. Okey, yang ni kita boleh ubah supaya dia lebih besar. Dan kita lihat di sini, ini adalah Project Navigator. Untuk menulis kod PHP, kita kena pastikan bahawa kod kita berada dalam folder XAMPP htdocs. Jadinya, memandangkan sebelah kiri ni, kita ada Project Explorer. Jadi, kita akan buka satu folder di sini. Dan sebelum tu, kita kena buat satu folder baru di dalam folder XAMPP htdocs. Jadi macam mana kita nak mulakan? Klik pada file ini. Saya zoom kejap. Magnify kejap. Klik pada file. Dan open folder. Dan pastikan kita berada dalam folder yang kita install XAMPP. Dalam kes saya sebelum ni, saya install dalam D. Okey, dalam D dan dalam XAMPP, double klik dia, dan dalam htdocs. Okey, dalam data D XAMPP htdocs. Mungkin anda semua install dalam C XAMPP htdocs. Jadi korang kena cari dalam C XAMPP htdocs. Bila kita sampai dalam C ataupun D XAMPP htdocs, di sini kita kena buat satu folder baru. Macam mana nak buat folder baru? Right click di sini, senang sikit. New folder. Okey, saya ulang balik. Right click di sini. Ruangan kosong ni lah. Right click di ruangan kosong ini, klik new folder. Dan di sini kita akan buat dalam folder htdocs tau. Dalam folder htdocs, project saya. Okey, nama folder project kita adalah project saya. Kat mana lokasi dia, dalam C ataupun dalam D XAMPP htdocs. Kenapa kena letak dalam htdocs? Sebab web server yang kita install ataupun Apache web server, dia menyediakan folder ini untuk diakses secara public, dicapai secara awam. Jadinya kalau apa-apa kod HTML ataupun PHP, pastikan dia berada dalam folder htdocs. Memang kita boleh tukar setting dia, tapi untuk sekarang ni kita gunakan yang default saja, iaitu C, XAMPP file, XAMPP folder dan htdocs. Dan dalam sini pastikan anda buat satu folder baru. Right click, new folder. Okey, sekarang ni kita dah ada D ataupun C XAMPP htdocs. Dan saya akan ambil projek ini, double klik dia dan klik select folder di sini. Okey, sekarang ni kita dah ada projek saya, satu projek baru dalam folder projek saya. Untuk menyediakan satu file PHP baru, saya terus kepada file PHP, saya tak nak pergi kepada HTML sebab kita akan fokus terus kepada PHP. Jadi nantinya kita akan masukkan, sebab PHP ni adalah skrip yang duduk dalam HTML. Jadinya kita akan buat satu struktur HTML dalam file PHP. Klik pada new file ini, klik new file, dan kita simpanlah. Okey, kita simpan file baru. Kita save as dalam projek saya. Sekali lagi, pastikan file ini disimpan dalam C ataupun D XAMPP htdocs. Sebab saya dah cipta satu folder baru tadi, jadi kita akan gunakan folder projek saya. Dan type nama file php hello.php.
Nak mudah, pastikan nama dia di type menggunakan perkataan nama file dan .php. hello.php. Dan klik pada save. Dan dari sini kita akan tambah satu struktur file HTML baru. Macam mana nak buat? Kita boleh gunakan kemudahan dalam VS Code, nama dia Embed Abbreviation. Type saja HTML pada bahagian atas dan ambil HTML5 di sini. Dan dia akan lengkapkan pada kita satu file HTML5 yang baru. Dan pastikan save. File, save. Ataupun Ctrl S pun boleh. Dan untuk menulis file PHP, okay, sekarang ni file kita adalah hello.php. Tak kisahlah dia dalamnya ada HTML. Sebab HTML, PHP ni duduk dalam HTML. Jadi kalau katakan kita nak menulis satu skrip. Contohnya ini kita buat tajuk dia ataupun header dia. Saya belajar PHP. Okay, dan tarikh sekarang adalah di sini kita cuba paparkan tarikh daripada server. Macam mana nak dapatkan tarikh dari server? Kita gunakan satu fungsi PHP, fungsi date dalam PHP. Macam mana nak keluarkan date dalam PHP? Kita echo ni macam print, dan kita letakkan date, date saya rasa ni ada satu perkataan this. Okey, date dan format date lah. Format date ni contohnya kita gunakan kalau dalam Malaysia kita gunakan tarikh dulu, iaitu day. Okey, lepas tu kita ikuti dengan slash month year. So ini adalah cara kita menulis date dalam PHP dengan menggunakan function date. Nanti anda boleh rujuk dalam function date. Tu. Kalau kita hover kan, guna VS Code ni dia bantu kita. Kita hover function date ni, dia akan bagi tahu okay, ini adalah date function dalam PHP yang disediakan dan macam mana format dia. Ini string format. Ini adalah string format kita lah. Format yang kita akan paparkan dalam tarikh nanti. Bila kita save, Ctrl S, pastikan file save. Dan macam mana kita nak lihat, macam mana kita nak lihat kita punya kod ini sama ada dia berfungsi ataupun tidak. Pastikan kita dapatkan XAMPP Control Panel dan pastikan dia on Apache Web Server, dan juga MySQL ni pun tak apa, kalau on boleh, tak on pun okey. Baik. Okey, so klik pada button admin ni pada Apache. Saya zoom kejap. Ni Apache, ada admin. Klik pada button admin. Dia akan paparkan ini adalah localhost. Sama ada kita type di sini ataupun kita boleh klik pada admin. Bila kita lihat di sini ada localhost, mana project folder kita tadi? Di sini, project saya. Klik pada projek saya, kita akan lihat hello.php ada di sini. Okay, hello.php ada di sini. Kalau tak ada, mungkin kita simpan tadi dalam folder yang lain, bukan dalam localhost ataupun bukan dalam htdocs. Jadi pastikan dia berada dalam dalam localhost / projek saya. Kita tak boleh run daripada d/XAMPP/htdocs/projek saya, tak boleh. Dia bukannya local file. Kita kena run dalam bentuk server. Okay, server macam ni. Kita ada server name, nama dia localhost /projek saya. Itu folder yang kita letak dalam htdocs. Klik di sini dan kita akan lihat ni. Okay, tarikh. Ni silap sikit.
072021. So kita akan adjust kod kita tadi sebab format dia tak betul. So saya kena letak D. D huruf kecil ni dia akan menggambarkan nombor nantilah. Kalau D huruf besar dalam function date, dia akan keluar perkataan hari. So saya refresh. Nampak kita berada pada tarikh 07/07/2021. Sedangkan dalam kod kita tulis echo date PHP. Tapi dalam paparan HTML kita lihat date ini dipaparkan dalam tarikh hari ini. So itu adalah sedikit macam mana kita gunakan XAMPP dan juga VS Code untuk menulis kod PHP dalam platform dalam web server Apache bersama dengan modul PHP Interpreter. Okay guys, pastikan dua software ini kita install. Satu adalah XAMPP, satu lagi adalah VS Code untuk kita tulis kod PHP dan HTML. Okay guys, terima kasih banyak. Bye bye. Assalamualaikum.